Okay, untuk soalan exercise 2.1, soalan dia kata figure below shows the displacement time graph of an object. So, determine the velocity of the object. So, first of all, you tengok graph S against T. So, kita tahu gradient dia akan sama dengan apa? So, gradient dia equal to velocity. Okay, itu perkara pertama yang aku nak tahu. Okay, kecurunan dia gradient sama dengan velocity. Jadi, kita nak calculate velocity of the object based on graph ni. Jadi, you kena tahulah yang mana satu x1, y1, yang mana satu x2, y2. So, kita mula dekat sini. So, we have x1, y1. This one you ada x2, y2. Okay, kalau saya keluarkan nilai dia kat sini, x dia 0, y dia akan jadi 10. So, dekat sini, x dia adalah 20. Okay, y2 dia adalah 150. So, untuk calculation gradient, rumus saya adalah m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Jadi untuk cari dia punya gradient ataupun sama dengan velocity tadi tu, y2 dia kita masuk ni lah 150 tolak dengan 10. So you divide with 20 tolak dengan 0. So jawapan ni you akan dapat 7 meter per second. Soalan seterusnya pula adalah 2.2 Dia kata sini figure below shows the displacement time graph of an object if the velocity of the object is negative 20 meter per second. Okay, negatif ni menunjukkan velocity dia, arah dia ke kiri lah sebab negatif sini. So, dia kata determine the displacement S2. So, benda yang sama, graph S against T, gradient you akan dapat velocity. Cuma sekarang ni dia punya gradient dia adalah negatif. Dia condong macam ni. So, kita kena tahu dulu mana satu X1, X2, you kena tahu dulu mana X1, Y1 dengan X2, Y2. So, dekat sini, X1, Y1. So, kat sini kita akan ada X2, Y2. So, X1 dia berapa? X dia 0. Y1 dia adalah 1200. So, ini X2 adalah 40. Y2 kita tak tahu S2. Okay, yang kita nak cari ni S2 ni. Gradient dia dah bagi negatif 20. So, based on equation, gradient equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So, your gradient is negative 20 meter per second. Y2 kita berapa? Y2 tak tahu. S2 ni. Ni Y2 kita Y2 S2. So maksudlah S2 tolak Y1 kita apa? 1200 tolak 1200. Bagi dengan X2 dia. X2 dia 40 tolak dengan 0. Okay. So kat sini negatif 20 dia akan sama dengan ini 40 tolak 0 jadi 40 lah. Okay. So ini adalah S2 minus 1200. Ini adalah 40. So ini bawa ke sini 40 kali dengan negatif 20 akan dapat negatif 800. S2 minus 1200. So S2 is equal to kalau you nak cari S2 so dia akan jadi 1200 okay, minus 800. So you get 400 meter. So ini jawapan dia. Right, next exercise 3.1 okay, figure below shows the velocity time graph, determine the acceleration of the object. So you tengok dekat sini graph V against T. So you kena tahu lah gradient is equal to acceleration ataupun deceleration lah. And then number 2, area under the graph dia akan sama dengan displacement ataupun distance. Itu boleh cari. Tapi soalan ni minta cari acceleration, so you kena calculate based on gradient. Right. So cara dia adalah you kena tentukan dulu lah which one is x1, y1. So dekat sini starting point dia adalah x1, y1. Di sini dia punya end point dia x2, y2. So x1 dia berapa? X dia 0, y1 dia 100. Okay. So, X2 dia dekat sini adalah 30 ni Okay, and then dia punya Y2 is 250. Okay, 250. Jadi, untuk cari nilai, diminta acceleration lah. Gradient is equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So, you get, you punya Y2 is 250. 250 tolak dengan 100 Y1. Okay, X2 dia adalah 30 tolak dengan X1 dia 0. So, sini 250 tolak 100 akan dapat 150. Bahagikan dengan 30. So, ia akan dapat 5 meter per second squared. Okay, ini unit untuk acceleration. Okay, seterusnya untuk exercise 3.2 pula. Soalan dikata, a car is decelerating at 25 meter per second squared in 5 second. Okay, so decelerate tu maksudnya nyah percutan lah. Dan soalan minta you calculate, determine the final velocity of the car. Right, so macam biasa, kita tengok, ingat gradient untuk V against it adalah acceleration ataupun deceleration. So, kalau deceleration 25 tu, you kena pakai negatif 25. Sebab apa negatif? Sebab dia decelerate.
negative 25 meter per second squared. Okay, now kat sini kita tahu dulu lah mana satu x1, y1, x2, y2. So ini starting, ini end lah. So x1 dia berapa? X1 dia 0. Okay, y1 dia adalah 120. So x2 dia adalah 5. Okay, y2 dia unknown v. Right, so ini jawapan ni sebenarnya kena betulkan nanti ada kesilapan dekat jawapan ni. Okay, seterusnya kita nak tahu, okay, gradient m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. And gradient is negative 25. Okay, negative 25. Kena letak negatif sebab dia decelerate. And then y2 kita berapa? Y2 kita adalah v, unknown. Okay, okay, so letak kat sini v, tolak y1 kita 120 bahagi x2 kita adalah 5 tolak dengan okay, x1 kita 0. So daripada sini, okay, negatif 25 ini sama dengan v minus 120 divide with 5. Okay, 5 ni bawa ke kiri ni, darab dengan negatif 25 kita akan dapat negatif 125. So v tolak 120. So your v is equal to what? Negatif 125 plus 120. So jawapan akhir dia negatif 5 meter per second. Ini jawapan dia. So tolong betulkan jawapan kena ada negatif. Dan sebenarnya kalau ikutkan graf ni ini bukan paksi x0. Paksi x0 dia kena ke atas ni. Okey, ada kesilapan dari segi lukisan soalan tu. Okay, next exercise 4.1. So dia kata figure below shows the velocity time graph of an object. Determine the distance travel by the object. Okay, soalan minta distance bukan displacement. Hati-hati Ingat distance dia always positive value dia. Kalau displacement baru kita ada positif dan negatif. Jadi dalam kes ni kena ingat graph V against T, area under the graph equal to either distance or displacement. Okay, tengok pada soalan. Soalan minta distance, so kita akan cari nilai dia berapa luas bawah graph. Okay, dalam kes ini area under the graph ni bentuk trapezium. Kalau bentuk trapezium awak kena maklum dia ada dua sisi yang selari. Ini dua sisi yang selari. Okay, so saya letakkan sebagai A, B. Kalau pernah ingat lagi rumus luas bawah graf ataupun rumus trapezium sama dengan setengah A plus B darab dengan C. Okey, ini biasa kita tengok. A plus B ni adalah dua sisi yang selari kat sini. Ini selari So A plus B, dia punya C tu adalah yang ni. Yang ni, C dia. Bergantung pada bentuk dia macam mana lah. Alright, so you nak calculate. So setengah A dia berapa? So A dia dekat sini kita dapat 50. Okey, yang ni 50. Okay, sini kat sini 50 dan B dia adalah 250. So tambah 250 darab dengan C. Okay, C dia berapa? C dia 4. Okay, so now you calculate setengah. Okay, ini dapat 300, ini darab dengan 4. So jawapan dia adalah 600 meter, 600 meter. Okay, berikutnya pula untuk soalan exercise 4.2 soalan minta figure below shows the velocity time graph of an object. Then determine the distance travel by the object. Okay, untuk distance travel saya dah beritahu tadi, distance skala quantity dia always positive. Okay, so you kena calculate dua tempat. Okay, so ingat V against T, area under the graph sama juga dengan distance or displacement. Jadi dalam kes ni kita kena positifkan dua-dua nilai sebab kita nak cari distance. Jadi yang pertama area under graph dia adalah ini, segitiga yang pertama. Okay, so segitiga yang pertama ni kita nak calculate. Okay, saya buatlah So this first area. Okay, setengah darab tapak, saya ambil tapak dia ni 10, darab tinggi dia 15. Ini tinggi 15. Okay, so this one you get kalau ikutkan setengah darab 10 ni, okay, ni potong-potong akan jadi 5 darab 15 dia akan 75 meter. Itu yang pertama. Next, area under the graph untuk yang bawah ni. Okay, gradient dia dekat sini. Ini kena ambil pusing betul-betul kena tahu betul-betul dia punya area adalah yang ini. Okay, selalu kita sebut area under the graph. Sebenarnya dia cover daripada part CX pergi ke graf tu. Okay, part CX ni pergi graf dapat triangle ni. So ini daripada part CX pergi graf tu dapat triangle ini. Jangan ambil yang salah. Okay, so yang ni pula area dia akan dapat setengah tapak dia berapa. Okay, tapak dia kita tengok kat sini 45, 45 ni minuskan 10, 45 tolak 10 dapat tapak ini. Okay, so 45 tolak 10 saya buat kat situ. Tinggi dia berapa? Tinggi dia kita tengok sini negatif 24. Okay, so ini negatif 24. Jadi setelah kita kira, kita akan dapat 420 meter. So untuk total distance travel dia adalah 75 campur 420. So jawapan akhir awak akan dapat 495 meter. So ini jawapan dia. Next we have exercise 5.1. Dan soalan dia kata figure below shows the velocity time graph of a toy train
moving on a straight track in 55 seconds. So determine the total displacement of the toy. So ingat, total displacement you kena ambil kira positif dan negatif lah. Alright, so sekarang ni graph V against T macam biasa, area under the graph is equal to displacement or distance. Cuma sekarang ni soalan minta displacement kan. So you tengok dekat sini, ini triangle yang pertama untuk you calculate displacement yang pertama, dan ini bawah ni adalah triangle yang kedua, second triangle. Ingat kena ambil daripada part CX pergi ke graph, part CX pergi ke graph. Ini triangle dia. Cuma pengiraan dia kena ada involve positif or negatif lah. Macam yang pertama ni, triangle yang pertama ni, so this one adalah half. Okay, tapak dia, setengah dekat tapak dia 22. Tapak dia ni, tinggi dia kat sini 12. Okay, darangan 12. So dekat sini you akan dapat, yang pertama ni kita, setelah kita kira, kita dapat 132 meter. Okay, next number 2 over here. Ni triangle second. So half tapak dia berapa? 55 tolak 22. Ni kena tekan kalkulator, 55 tolak 22. Dan tinggi dia berapa? Negatif 4. So negative 4 over there. So you calculate, then you will get negative 66 meter. So please remember, here ada negatif sini. And then the total displacement dia akan dapat 132 tambah dengan negatif 66. So the last answer is 66 meter. So ini dia punya total displacement. Next, for exercise 5.2, the question is, figure below shows the velocity time graph of a particle. Determine the total displacement of the particle. Alright, so soalan ni macam yang tadi juga, cuma dia tidak ada displacement yang negatif, bahagian negatif So only positive side dekat sini. So V against T, area under the graph is equal to distance or displacement. So now dia punya displacement ni positif lah kat sini, triangle ni. So you nak kira, okay, you akan kira setengah tapak triangle berapa? 8 Benda kosong ke sini 8. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 50. Okay, so jawapan dia berapa? Ini 21, 24, 450. Kita akan dapat 200 meter. So ini dia punya total displacement.